Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Abu Bakar. Nombor matrik saya 06 DAT 19 F1014. Saya dari kelas DAT 3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang mengapakah penting untuk pekerjaan dan organisasi berubah. Perubahan terhadap pengurusan ialah istilah yang luas digunakan untuk menentukan pelbagai cara di mana organisasi mempersiapkan dan melaksanakan perubahan. Sebilangan besar pelaksanaan pengurusan perubahan menumpukan pada bagaimana pekerja menerima dan menyesuaikan diri dengan cara baru melakukan sesuatu. Sama ada perubahan itu sederhana ataupun kompleks, tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan menggerakkan organisasi lebih dekat dengan objektifnya. Urusan boleh berlaku untuk hampir semua aspek perubahan di tempat kerja. Contohnya termasuk mengubah proses perniagaan, penganggaran, penggunaan sumber dan taktik operasi yang digunakan dalam urusan harian syarikat anda. Ini juga dapat merujuk pada perubahan pada tingkat peribadi, seperti mempromosikan dan melatih pekerja untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam syarikat. Urusan perubahan dalam pekerja. Penggunaan prosedur dan polisi baru di tempat kerja bermula dengan bergantung pada individu yang membentuk syarikat tersebut. Pengurusan perubahan individu memerlukan pemahaman tentang apa yang mendorong orang untuk berubah dan bagaimana anda dapat memasukkan ke dalam operasi perniagaan anda. Maka, anda harus mempertimbangkan proses apa yang akan digunakan untuk membuat pasukan anda lebih bersedia dalam perubahan peranan atau tugas mereka. Pengurusan perubahan terhadap organisasi. Walaupun individu mempunyai peranan utama dalam setiap perubahan, melihat tujuan jangka panjang adalah bahagian asas dalam melaksanakan perubahan yang berkekalan di peringkat seluruh syarikat. Pengurusan perubahan organisasi sering digunakan dalam proses pengurusan projek untuk memastikan bahawa penyelesaian yang diperoleh semasa projek digabungkan dengan cara yang berkekalan. Ini mungkin termasuk mengenal pasti pasukan yang akan terpengaruh secara langsung oleh perubahan, membuat pasukan menyedari perubahan tersebut dan kemudian melatih mereka mengenai cara yang tepat untuk melaksanakan perubahan tersebut. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Husna Nordini binti Muhammad Rani dari kelas DAT 3A. Nombor matrik saya 06 DAT 19 F1034. Hari ini saya nak bagi tahu bagaimana pengurus menangani perlawanan terhadap perubahan pengurusan. Biasanya keputusan perubahan pengurusan ni dibuat pada level C je. Jadi tersangat-sangatlah penting untuk pekerja-pekerja lain memberi kerjasama untuk mengikut keputusan perubahan tersebut. Tapi kita semua tahu kan, tak semua orang akan ikut apa yang telah ditetapkan. Akan ada pekerja-pekerja yang menentang perubahan pengurusan tersebut. Jadi, saya nak bagi tahu bagaimana nak jadi banyak cara pengurus lakukan untuk tangani perlawanan terhadap perubahan pengurusan. Antaranya, melibatkan pekerja dengan berkesan. Sekiranya ada pekerja yang memberi nasihat atau memberi idea kepada pengurus hendaklah menerima dan bertindak terhadap maklum balas daripada pekerja, kerana merekalah yang menjaga dan memastikan pelanggan dalam keadaan gembira, dan mereka jugalah yang sentiasa menyelesaikan kerja-kerja yang ada. Jadi tersangatlah penting untuk pengurus menjaga keselesaan pekerja dalam sebuah organisasi.
Pengurus harus bertanya kepada pekerja-pekerjanya, adakah perubahan ini berfungsi, apa yang perlu dilakukan untuk jadikannya lebih berfungsi, dan apa yang mereka tengah rasa, adakah mereka bimbang dengan perubahan pengurusan ini. Jadi pengurus harus mengumpul jawapan itu, dan pengurus juga harus baca dan manfaatkan apa yang mereka cadangkan. Memanfaatkan pelibatan pekerjaan dalam sesebuah organisasi adalah langkah yang paling baik, langkah yang terbaik untuk pengurusan. Jawapan mereka itulah yang boleh digunakan untuk mengubah rancangan dengan sewajarnya dan menunjukkan kepada mereka bahawa kebimbangan dan idea-idea mereka sedang didengar. Selain itu, pengurus juga akan menyedari bahawa setiap orang akan ada alasan yang berbeza kenapa mereka menentang perubahan pengurusan, dan pengurus akan sedaya upaya mencari cara untuk menangani dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Laksanakan perubahan dalam beberapa peringkat. Perubahan tak akan berjalan secara sekaligus. Jadi, pengurus haruslah terlebih dahulu membuat persediaan untuk perubahan serta mengambil tindakan terhadap perubahan tersebut. Dan yang kedua, membuat rancangan untuk menguruskan perubahan. Dan yang ketiga, pengurus harus menyokong dan memastikan bahawa semuanya berjalan seperti yang dirancang. Yang ketiga, memberitahu sebab perubahan. Strategi seterusnya dalam mengatasi penentangan perubahan pengurusan adalah dengan menyampaikan mengapa, apa dan bagaimana. Pengurus boleh kembangkan rancangan dengan cara berkomunikasi dengan pekerja, bukan sekadar bagi tahu mereka bahawa apa yang pengurus inginkan, apa yang syarikat inginkan, tapi beri motivasi kepada mereka apa matlamat mereka, apa yang mereka ingin capai dan apa yang menguntungkan mereka. 4. Perwakilan perubahan. Perwakilan perubahan adalah strategi untuk melawan penentangan perubahan pengurusan. Pengurus harus melantik seorang wakil kepada kumpulan ataupun leader kepada kumpulan dan push mereka untuk jadi lebih bertenaga, dan apa yang mereka inginkan tu mereka boleh capai, dan supaya apa yang leader buat tu menjadi inspirasi dan juga motivasi ataupun teladan ataupun mempengaruhi pekerja-pekerja lain untuk mengikut dalam perubahan pengurusan yang telah dirancang oleh sesebuah organisasi. Menunjukkan data pekerja. Penentangan terhadap perubahan biasanya bersifat emosional. Jadi pengurus boleh gunakan strategi tambahan, iaitu dengan menunjukkan data atau prestasi mereka terhadap pekerjaan supaya dapat memberi semangat ataupun memberi inspirasi kepada mereka untuk membuat perubahan dan meyakinkan mereka dengan perubahan pengurusan ini. Yang ke-6, pujuk. Mesti tanyakan pujuk macam mana. Pujuk ni pujuk jiwa pekerja dengan cara berkongsi pengalaman untuk meyakinkan perubahan melalui cerita yang memfokuskan kepada perubahan positif. Latih otak atau cari cara untuk cerita tentang visi masa depan dengan perumpamaan yang boleh membantu pekerja berkaitan dengan motif dan matlamat organisasi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Batrisha binti Azmi daripada kelas DAT 3A dan nombor matrik saya 06 DAT 19 F1032.
Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan milenium terhadap perubahan sesuatu organisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan milenium ya? Milenium bermaksud sesuatu tempoh masa ataupun alaf. Adakah organisasi pada zaman dahulu sama dengan organisasi di zaman kini? Milenium telah mengubah cara tradisional yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Generasi kini mempunyai harapan dan cita-cita yang berbeza berbanding dengan generasi terdahulu. Jadi, apakah impaknya kepada sesuatu organisasi? Nombor 1 adalah fleksibiliti dalam bekerja. Generasi kini lebih fleksibiliti dalam bekerja kerana mereka mempunyai kemahiran dalam beberapa bidang yang lain. Kita sering mendengar keluhan daripada pekerja, saya tidak tahulah nak membuat ni. Ini bukan kerja saya, kenapa saya perlu melakukannya? Ini merupakan keluhan daripada pekerja-pekerja zaman terdahulu. Generasi kini lebih cenderung kepada mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun mereka tidak mengetahui sesuatu, mereka akan tetap mencuba dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang lain. Justru itu, ini akan membawa impak kepada pertumbuhan dalam ekonomi dan pertumbuhan dalam sesuatu organisasi. Yang kedua adalah sering berkomunikasi dengan pihak atasan ataupun pihak pengurusan. Generasi kini lebih suka berkomunikasi antara pihak atasan supaya mereka dapat bertukar pendapat dan saling memberi idea antara satu sama lain. Dengan cara ini juga, ia akan merapatkan hubungan antara pihak pengurusan ataupun pihak atasan dengan pekerja-pekerja. Ini akan menyebabkan kurangnya berlaku pergaduhan ataupun perselisihan faham antara satu sama lain. Yang ketiga pula, generasi kini membesar dengan teknologi. Seperti yang kita ketahui betapa pentingnya teknologi pada zaman kini. Kalau kita lihat, tidak mengira jantina, lelaki atau perempuan, tidak mengira umur, yang tua ataupun yang muda, masing-masing memerlukan gadget dalam kehidupan seharian mereka. Kemahiran dalam teknologi lebih pakar ataupun lebih diketahui oleh generasi kini berbanding generasi terdahulu. Ini akan menyebabkan berlakunya pertumbuhan dalam sesuatu organisasi yang baik dan akan memudahkan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan teknologi. Jika kita mengetahui teknologi dengan betul dan bijak menggunakan teknologi, akan mendatangkan manfaat kepada diri sendiri dan sesuatu organisasi yang lain. Yang terakhir adalah keinginan menjadi pemimpin. Seorang pemimpin hendaklah mempunyai personaliti yang baik yang dapat mempengaruhi kepada orang ramai. Menjadi pemimpin merupakan tanggungjawab ataupun peranan yang penting dalam sesuatu organisasi. Tidak kisahlah menjadi pemimpin walaupun sebuah kumpulan yang kecil, tetapi keinginan untuk menjadi pemimpin generasi kini amatlah tinggi kerana ia memberi kebaikan kepada orang sekeliling. Seorang pemimpin haruslah sedia menerima teguran dan sedia dikritik oleh orang ramai. Walaupun mereka merasakan pendapat mereka betul, tetapi kita hendaklah juga mendengar pendapat daripada orang sekeliling kita. Bak kata Soekarno, jika diberikanku 1000 orang tua, akan ku cabut semeru dari akarnya. Dan jika diberikan 10 orang pemuda, akan ku goncang dunia. Begitulah kata-kata yang melambangkan betapa pentingnya generasi kini ataupun milenium terhadap pembangunan negara. Akhir kata daripada saya, milenium banyak menyebabkan perubahan kepada sesuatu organisasi. Sekian, terima kasih.